Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru bihi wa natubu ilaihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan kita, tadabbur kita pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Apa khabar? Mudah-mudahan sihat sejahtera semua ya. Kita hari ini hari Ahad dan kita ada ini ada hari kelima Zulhijjah. Mungkin ada yang berpuasa 9 hari, puasalah hari ni tetapi yang lebih afdalnya nanti kita jangan lupa 9 Zulhijjah kita berpuasa. Dan disebutkan Rasulullah menyebutkan bahawa di awal Zulhijjah ini daripada 1 Zulhijjah sehinggalah 10 Zulhijjah itu digalakkan untuk membanyakkan tasbih, tazkirah zikir, ajakkan subhanallah, banyakkan zikrullah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah, apa sahaja zikirlah, tetapi yang disebutkan itu yang 4 itulah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi apa sahaja kita buat, di mana saja kita berada, kita bacalah sebab walaupun hari itu pada peringkat awal itu saya tidak sebutkan bahawa itu sebenarnya digalakkan di awal Zulhijjah, tetapi hari ini saya ingatkan kembali, mudah-mudahan kita teruskan dengan memang rakyat Malaysia kalau ada pun yang dijemput untuk menunaikan haji tidak ramai, mungkin seorang, 2 orang ataupun sedikit, terlalu sedikit kerana sukar untuk menjaga penjarakan sosial dan sebagainya, maka tidak ramailah yang pergi. Tapi alangkah beruntungnya mereka yang pergi kerana tidak bersesak-sesaklah mereka di Masjidil Haram. Apapun kita sentiasa bersyukur kehadrat Allah. Kita masih boleh beribadah walaupun kita tidak ke Masjidil Haram, tidak ke Makkah. Walaupun berbeza amalannya, tetapi inilah yang dikehendaki oleh Allah, ini yang ditentukan oleh Allah. Maka kita kalau tidak ada pandemik pun, kalau tidak sampai rezeki kita untuk ke Mekah, tidak sampai juga. Ramai saja orang kaya beli itu beli ini, tapi tidak mampu pun untuk melakukan haji, malah umrah pun tidak pergi. Jadi kita sebab itu adalah rahmat Allah apabila kita digerakkan hati untuk melakukan umrah ataupun haji. Kadang-kadang sebenarnya kita rasa banyak kekangan untuk nak pergi tu, kekangan tu terlalu banyak kalau kita tidak kuatkan semangat fikir anak, kita fikir macam-macamlah, keluarga, kerja. Walaupun kalau umrah pun bukan haji, walaupun 2 minggu, walaupun seminggu, terasa saya banyak sangat kerja tertinggal kalau saya pergi, anak saya. Padahal kalau dikirakan sebenarnya tidak ada apa-apa masalah. Malah mungkin tidak mengganggu gugat pun harta kita dan sebagainya kalau kita pergi menunaikan umrah, tidak berkurang pun. Kerana apabila kita melakukan amalan, dia tidak berkurang. Dia tidak berkurang sebenarnya. Dia barakah daripada Allah. Jadi janganlah kita walaupun ada pandangan-pandangan, terutamanya lah kalau mereka yang pergi kali kedua, ketiga, keempat, ke-10 dan banyak lagi, ada pandangan bahawa
adalah lebih baik dia melakukan amal yang lain. Contohnya dia bersedekah ataupun mungkin dia sponsor orang lain pergi umrah. Itu satu juga perkara yang pahala yang samalah. Dia sama pergi umrah sebab dia sponsor orang lain. Orang lain tak dapat pergi, maka dia sponsor. Itu satu perkara yang baiklah. Okey, itu permulaan sebelum itu yang terlintas dalam pemikiran, kerana kebetulannya kita berada di bulan Zulhijjah dan kita semua, seluruh rakyat Malaysia sebenarnya berduka. Seluruh umat Muslim seluruh dunia berduka kerana kalau dahulunya berjuta-juta umat Islam berkumpul, tapi sekarang ini terlalu sedikit. Maka kalau ada yang dapat pergi itu terlalu beruntunglah. Yang kita berdukalah tak dapat pergi ke Malaysia. Mana yang telah sampai giliran terpaksa ditangguh dan ditangguhkan. Kita terima itu ketentuan Allah. Kita tidak boleh menolak apa yang telah ditentukan oleh Allah. Dan itu termasuklah kalau misalnya kata kita ada keupayaan, kita sihat, kita ada harta, juga dianggap tidak upaya kerana keadaan tidak membenarkan. Jadi andainya manalah tahu kita dah sampai dah giliran tapi tak pergi dan kita tak pernah haji, kita mati, maka lepaslah kita punya kewajipan kerana tahun ini kita memang dah berazam untuk pergi dan sudah bersedia, tetapi kekangan keselamatan, maka dia dianggap juga tidak upaya. Jadi tidak upaya tu yang mampu itu termasuklah juga kebolehan, maksudnya boleh pergi dengan keselamatan terjaga. Okey. Satu lagi bonda nak minta maaf lah bonda dah siap live minggu lepas, baru tengok rupanya tersangkut-sangkut, ada masalah line dan sebagainya. Jadi harap-harap patut saya tengok awal-awal tu macam tak ramai orang tengok, mungkin lari sebab tidak clear. Jadi sehari ni saya guna data, tidak guna wifi. Mudah-mudahan dia agak stable untuk kita gunakan hari ini. Okey, kita sambung kita punya tadabbur Bismillahirrahmanirrahim. Kita hari tu sedang kita telah membaca di mana Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah tentang turunnya Al-Quran. Maksud sumpah itu untuk menguatkan, saya ulang sikit lagi, maksudnya untuk memberikan peringatan ataupun satu minta kita attention, minta kita perhatian apa yang dia nak cerita selepas itu. Maksudnya nak menceritakan bahawa Al-Quran itu adalah membawa petunjuk, pengajaran, pimpinan kepada kita, tempat rujukan anda ada masalah yang kita hadapi dan kita tidak tahu bagaimana jalan penyelesaiannya, maka Quran adalah tempat rujukan. Jadi apapun perbincangan yang dijalankan, sebab kalau kita tengok terutamanya lah kita punya institusi agama, Jabatan Mufti, Jabatan Agama Islam, JAKIM, kalau sekiranya mereka ada perkara yang mungkin dari segi hukum, dari segi apa, maka rujukan utama ialah Al-Quran. Sekiranya dalam Al-Quran menyebut tetapi secara general, mereka akan rujuk yang kedua kepada hadis dan seterusnya lah pandangan ulama. Kita jangan perkecil pandangan ulama. Daripada itu saya sebut, kalau tak ada ulama kita tak faham Quran. Jangan perkecil. Nanti kata itu pandangan ulama aja, bukan sebut dalam Al-Quran ataupun hadis pun. Ya Allah, ya Tuhan, Masya Allah, Tabarakallah. Kita ni, ustaz-ustazah yang ada sekarang ini, tak tahu pun nak cerita tafsir Al-Quran itu. Tak ada para ulama dahulu yang menghurai, yang fokus pengajian mereka kepada menghuraikan Al-Quran dan hadis. Jadi kita janganlah terlalu ego dan angkuh mengatakan itu hanya pandangan ulama. Kita jangan kehanyakan, kerana ulama itulah membantu kita untuk memahami Al-Quran dan juga hadis.
sahabat-sahabat sekalian, Alhamdulillah kita dah nak akhir dah 1441 ni. Habis Zulhijjah ni habislah 1441, kita akan masuk Muharram. Kan? Umur kita sentiasa berjalan. Dan ingat kita rasa kita muda sebab kita ikut tahun Masihi, betul tak? Macam benda ni asyiklah cakap umur 66. Ikut tahun Masihi. Sebenarnya kalau ikut tahun Arab dah 68. Tu sangatlah dah tu. Sebenarnya Allah bagi kita usia untuk kita manfaatkan, untuk kita manfaatkan baik untuk diri, untuk masyarakat, untuk agama dan semua-semualah. Dan yang paling penting untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, untuk menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah, untuk menikmati nikmat Allah dan bersyukur kepadanya, dan untuk mengejar kedudukan yang abadi dengan keadaan yang lebih baik. Okey. Jadi Allah beri kita Al-Quran, sebab itu Allah beri kita Al-Quran supaya kita ikut Al-Quran itu. So janganlah kita rasa Quran itu cerita ialah maksudnya lebih baik dia kejar dunia ke apa. Kadang-kadang ada orang fikir macam tu. Saya selalu sebut tentang doa, tentang apa semua. Kadang-kadang orang fikir buat apa nak doa kalau kita tak ada. Sebenarnya kuasa doa ini adalah kuasa yang besar kerana kita minta daripada Yang Maha Berkuasa. Allah tu boleh kun fayakun. Kadang-kadang orang tu kita tak fikir rezeki itu datang secara yang kita tidak tahu. Min haitsu la yahtasib, Allah kata. So janganlah kita rasa saya hidup susah gini. Macam mana lah ustazah saya nak berdoa, memang saya pun dah macam ni. Itu maknanya kita tak ada pengetahuan tentang agama sehingga kita fikir macam tu. Sebab itu Allah sentiasa ingatkan kita macam-macam dalam Al-Quran ini. Termasuklah diceritakan bahawa dia dalam Al-Quran itu sebagai satu pengajaran, kitab yang terpelihara, dan akhir yang kita baca hari itu tidak disentuh melainkan orang yang suci dan bersih. Maksudnya menjaga, menghormati mushaf itu, Quran itu. Mushaf kerana dia mengandungi kalamullah. Mushaf itu dibentuk kita ditulis, tetapi di dalamnya ada kata-kata Allah. Okey, hari ini kita baca ayat yang ke-80, sebenarnya sambungan terus daripada ayat hari itu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilum min rabbil alamin. Tanzil itu ialah Al-Quran. Tanzil itu dari mana perkataan diturunkan daripada Allah. Jadi Allah nak terangkan bahawa Al-Quran itu daripada Allah, Tuhan sekalian alam. Maksudnya, Quran itu bukan ciptaan Muhammad. Quran itu bukan ciptaan manusia. Quran itu bukan makhluk. Quran itu bukan, tetapi dia kalamullah. Dia adalah di kata-kata Allah yang disampaikan kepada Muhammad. Muhammad bukan ikut suka-suka dia nak cipta ayat Al-Quran. Memang sebab itu kalau kita lihat ayat Quran ini, baik dari segi bahasa maupun isi kandungannya, memang merupakan ada ijaz ataupun ada miracle-nya, dia adalah mukjizat yang orang lain tidak, manusia, makhluk tidak mampu untuk menjadikannya, tidak mampu untuk menulis. Seorang sastrawan apapun, sastrawan negara, sastrawan dunia, memang tak akan mampu menulis sebagaimana Al-Quran. Sebab itu dia kata tanzilum min rabbil alamin. Dia Al-Quran itu adalah diturunkan daripada Allah. Diingat lagi, Rabbil alamin, yang memiliki alam ini seluruhnya. Bila disebutkan memiliki alam ini seluruhnya, maksudnya apa yang Allah tulis dalam Al-Quran itu adalah untuk sesuatu yang sesuai diamalkan untuk kebaikan mereka yang ditinggal di dalam alam ini, yang digunakan oleh
manusia untuk kejadian semua. Kerana dia adalah pemilik. Bila kita kata pemilik, kita tahu. Kita tahu Siti Ruqayyah tu nak sakit bila, Siti Ruqayyah tu nak mati bila, Siti Ruqayyah tu boleh duduk ke tak boleh duduk ke. Dia tahu daripada awal dilahirkan, kerana dia telah tentukan, malah telah dituliskan di Lauhul Mahfuz. Sebab itu bila turun ayat-ayat yang disusun itu mesti bersesuaian dengan semua manusia. Bersesuaian semua, kerana dia Tuhan sekalian alam. Jadi bukan semata-mata Allah ayat Quran nak sebut tanzilum mir rabbil alamin, nak sebut Tuhan, dia boleh saja itu menunjukkan tanzil min Allah, turun daripada Allah. Tetapi ayat ini menyebutkan rabbil alamin, supaya kita sedar bahawa Al-Quran itu diturunkan oleh pemilik alam ini, pemilik manusia, pemilik makhluk kesemuanya, pemilik dunia, langit, bumi, air, apa sahaja itu adalah miliknya. Jadi, apa sahaja yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah peraturan yang lengkap, peraturan yang sesuai untuk semua duduk di bumi mana pun di dunia ini, di atas bumi ini, di bawah langit ini, kita duduk mana pun di kutub utara, kutub selatan, semuanya sesuai untuk mengikuti Al-Quran. Kita tidak boleh engkar mengatakan, oh itu penduduk Mekah sahaja, oh itu orang-orang Arab sahaja. Nanti ada yang kata tu, orang Arab pakai tudung itu adat dia, pakai tutup macam tu. Memang Arab tu ada adat. Tetapi bila turun Al-Quran mewajibkan itu adalah kuasa Allah, itu adalah perintah Allah, itu adalah pengajaran Allah bahawa tutup dari sekian ke sekian, ini saja yang boleh nampak. Dan ada ketikanya yang boleh nampak tu pun kena tutup. Jelas Dan ada ketikanya yang nampak itu pun kena tutup. Sebab muka kita ni sebenarnya boleh dilihat, tetapi ada masanya kena tutup. Sekiranya membawa fitnah, maka muka perlu ditutup. Sekarang membawa fitnah lah. Sebab kalau kita keluar tak tutup hidung ni, fitnahnya ialah mungkin kita boleh menjangkitkan orang lain atau kita dijangkiti oleh virus corona. Fitnah juga. Bukan fitnah tu hanya orang lelaki tengok perempuan sahaja. Fitnah itu ada sebarang keburukan yang boleh berlaku. Jadi jangan main-main bila Allah suruh tutup muka lelaki pun kena tutup. Bila ada peraturan, dan peraturan itu adalah demi kebaikan, maka dia sudah menjadi hukum Allah. Sebab Allah menuntut kita membuat kebaikan. Bukan saya katakan turun dalam Al-Quran tu kata tutup muka lelaki dan perempuan. Tak. Tetapi Allah memberikan hukum yang secara generalnya, secara umumnya, apabila perkara itu membawa kepada kebinasaan, maka kita berdosa. Jadi kalau kita buka muka kita ini membawa kebinasaan, maka kita berdosa. Kena ingat tu, sebab bukan kita kata, oh saya tahan. Yes, you tahan. Tapi orang lain, orang di sekeliling you, anak-anak you, dan siapa sahaja. So kita kena bantu. Kita kena bekerjasama. Sekarang ini dah mula macam nak kembali semula apabila kita semua dah tidak lagi norma baru. Dia dah kembali norma lama. Kalau kita nak tengok keluar jalan jam, saya keluar petang bila tu petang Jumaat. Anak saya mesej kenapa keluar petang-petang jam. Saya duk fikir ni orang tak keluar lagi. Tak keluar dah. Tapi orang pun macam saya juga. Mesti masing-masing ada urusan. Saya kata saya keluar kan ada urusan penting. Orang lain pun fikir macam tu juga. Dia ada urusan penting. Rupanya sekolah dah mula, jadi orang balik pun 6 jam. Maka nak pergi yang selalunya hanya 10 minit sampai, setengah jam tak sampai. Maka tak sempatlah berkejar-kejaran. Banyaklah perkara tak diuruskan. Balik kerana dah dekat maghrib. Begitulah. Maka kembalilah kita kepada norma lama. Maka jangan terperanjatlah sekiranya ada diperketatkan semula PKP, tidak lagi jadi PKPPP, sama ada jadi kembali kepada PKPB atau PKP semula. Itu demi keselamatan kita patuh je lah. Kita tidak pakar dalam bidang tu. Kita ada pakar, kita serahkan pakar. Kalau pakar tu beritahu esok kata jangan balik raya haji, tak payah balik.
Uh, Kalau kita, oh saya dah bagi duit korban, nak korban kat kampung. Tak apa, korban tu akan berjalan. Bukannya mesti kita pergi duduk tengok. Kalau dah sampai itu ketentuan Allah, maka kita terima. Okey? Sebab itu dia kata tanzil, saya bahas mana tadi, tanzilu rabbil alamin. Berlalu pula tempat lain. Tapi itulah dia sebenarnya, untuk kita sentiasa mengakuri, sentiasa yakin tentang kudrat Allah, sentiasa yakin bahawa itu perintah Allah, maka kita kena ikut. Saya dah sebut tadi, saya cerita tentang Al-Quran. Al-Quran itu bukan untuk orang Arab saja. Walaupun kadang-kadang dalam Al-Quran itu, kadang-kadang ada certain ayat yang seolahnya menceritakan orang Arab. Sebab waktu itu turun di situ. Tetapi itu saya kata pentingnya ada ulama'. Bila ulama' baca, dia buat perbandingan, dia buat kiasan dan sebagainya. Jadi, janganlah kita kata ulama' tu saja pandai-pandai nak ketat-ketatkan hukum. Macam-macam lah orang kalau tak nak ikut hukum. Kalau rasa ulama' tu ketat-ketatkan hukum, belajar juga, dalami Al-Quran sebaiknya supaya kita melihat yang sebenarnya tu bagaimana. Kadang-kadang saya berfikir juga, kenapa ulama' ni cakap macam ni. Jadi bila kita baca tu semua dan lihat apa sumber sehingga keluar perkara tersebut, maka kita pun akur dengan apa yang dia kata. Betul kan? Okey. Afa bihazal hadithi antum mudhinun. Patutkah kamu, wahai gulungan yang kufur, iaitu golongan yang engkar, bersikap sambil lewa. Mudhinun tu macam di dalam kitab Qurtubi mengatakan az-zahir la yusawi batin. Dia kata zahirnya tidak sama dengan batin. Macam tipulah. Luar macam baik, dalam tidak. Macam tu. Apa bihazal hadisi antum mudhinun. Mudhinun tu maknanya, kalau dalam terjemahan yang Melayu yang kita baca, dia tulis sambil lewa. Sebenarnya bahasa Melayu betulnya sambal lewa. Saya tak tahu, saya pun baru baca dalam bahasa. Dia bukan sambil lewa, sambal lewa. Tak apalah, kita pun bukan pakar bahasa Melayu, tapi kena belajar-belajar jugalah. Dia menulis ni, bercakap, kita kena ikutlah cara bahasa Melayu yang betul. Kita orang Melayu, kita sayang bahasa kita. Okey. Afa bihazal hadithi antum mudhinun. Apakah maksudnya setelah Allah bincangkan, setelah Allah terangkan, Allah ingatkan, Allah berikan peraturan, Allah berikan segala-galanya, kita dengar tak dengar? Itu sambal lewa. Dengar, faham Al-Quran, tapi tak ikut. Kita pun ngangguk macam faham. Tapi bila sampai kepada praktikalnya atau amalannya, tidak serupa dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Itulah yang dimaksudkan dengan mudhinun. Maksudnya perlakuan kita tidak sama dengan apa yang kita cerita. Kita kata kita faham Quran, tapi kita tak ikut. Kita kata kita orang Islam, tapi kita tak ikut apa yang dalam Quran. Apabila kita kata kita orang Islam, kita kena tahu apa yang terkandung dalam Al-Quran, supaya kita patuh kepada Al-Quran. Jangan kita macam orang kufur yang diceritakan dalam Al-Quran ini. Sebab kufur itu orang yang kufur itu macam tak terima nikmat. Tidak syukur nikmat Allah. Maka dia jadi kafir. Tidak syukur dah tu. Sebab itu dia engkar perintah Allah, engkar Al-Quran, engkar sebagainya. Maka astaghfirullahalazim, mereka telah dianggap sambal lewa, ataupun mereka dianggap tidak serupa dengan apa yang dikata, dengan apa yang ada di dalam hatinya. Kita ni sememangnya bukan mudah untuk menselarikan kelakuan kita, kata-kata kita dengan kelakuan kita.
Tapi hati selalunya selari. Selalunya sebab hati dia macam tu, kelakuannya dia jadi macam tu lah. Sebab itu Allah tu tengok hati kita. Inna Allah la yanzur ila suwarikum. Itu hadis Allah tidak lihat wajah kamu cantik ke macam mana, walakin ila qulubikum, tetapi yang dilihat oleh hati kamu. Kenapa Allah tengok hati kita? Sebab hati kita lah yang menggerakkan kita membuat sesuatu. Okey, kalau hati kita rasa bahagia, rasa gembira untuk berinfak, maka kita infaklah. Betul tak? Tapi kalau kita rasa aku kesenang-senang dapat duit ni, kerja siang malam, jalan jam ketat, 2 jam duduk tengah jalan baru sampai rumah, tiap-tiap hari balik macam tu, tak jumpa anak isteri, nak bagi dia duit buat apa? Kan? Itu hati kita sudah tidak dirahmati Allah lah maksudnya. Hati yang ketat tu. Hati yang dia maknanya kalau hati tu sentiasa ceria, sentiasa ingat, sentiasa mahu bersahabat, maka kelakuan kita juga sentiasa mahu bersahabat. Tapi kalau hati kita sentiasa mementingkan diri sendiri, maka kita pun sentiasa mementingkan diri sendiri. Tingkah laku kita akan jadi begitu. Kita tak boleh tunjuk-tunjuk orang. Tetapi mulut, mulut kita kadang-kadang kita kata saya sayang, saya ni, tapi belum tentu hati kita sayang. Tapi bila hati kita sayang, kelakuan kita menunjukkan sayang itu. Nampak tak? Kalau kita sayang sahabat kita, bila dia ditimpa musibah saja, kita sudah tidak karuan. Rasa nak pergi jumpa, rasa nak pergi bantu dan sebagainya. Tetapi kalau mulut kita je kata sayang, sampai masa sahabat kita ditimpa kemalangan, kita tak kisah pun. Sebab itu mulut sahaja. Dia bukan sampai ke hati. Sebab itu, kita macam faham Quran dari segi mulut kita. Tapi hati kita tidak faham. Maksudnya tidak hayati. Faham, tapi faham tu maksudnya mesti menghayati lah. Maksudnya, kalau Al-Quran kata kamu hendaklah wa mimma razaqnahum yunfiqun, hendaklah kamu belanjakan apa yang direzekikan kepada kamu. Rezeki kepada kita ni pun macam-macam. Kita direzekikan kesihatan, kita kena belanjakan kesihatan kita. Kita direzekikan dengan buah-buahan yang banyak, kita infakkan buah-buahan itu. Kita direzekikan apa lagi? Rezeki itu tak semestinya buah-buahan, makanan, tak semestinya tak semestinya duit dan sebagainya. Tapi kita ada macam-macam. Ada tenaga yang kita boleh beri bantuan. So itu semua infak tenaga, bantuan. So kita, kalau kita sayang jiran kita, kita sayang sahabat kita sayang semua umat manusia, kita sayang umat Islam. So itu yang ada dalam hati, maka perlakuan kita akan terus bertindak begitu. Tapi kalau mulut kita je cakap, belum tentu. Tapi kena ingat an-nutqu bil lisan, as-sidqu bil qalb, wal amal bil jawarih. 3 perkara tu mesti seiring. Sebenarnya itu akidah, tetapi sebenarnya sebuah perkara Bila sebut dengan lidah, tetap di hati, dan amal kita dengan anggota. Okey? Jangan sampai kita ni, dia kata afa bihadzal hadisi antum mudhinun. Apakah apa yang diceritakan oleh Allah itu kamu buat sambaliwa saja. Maksudnya antara buat dan tak buat. Bila kata hendaklah zikir apa semua tu, bila kita fazkurullah, ingat Allah, Allah kata dalam Al-Quran, tapi kita tak ingat pun, tak sambaliwa. Maksudnya bila ada sesuatu, kita tak rujuk pada Allah dulu. Tak rujuk pada Allah. Bila kita ada perkara yang kita rasa dilema, nak buat ke tak buat, rujuk pada Allah. Tanya pada Allah, saya buat atau tidak buat. Kalau kita rasa lebih banyak keburukannya, terutamanya mengganggu hubungan kita dengan Allah, baiklah kita tidak ambil perkara tersebut.
Tetapi kadang-kadang kita confuse. Kita manusia, kita confuse. Terasa perkara ni mengganggu ke saya atau tidak. Hubungan saya dengan Allah, hubungan saya dengan keluarga. Kita timbal-timbal balik macam lebih kurang. Dan kita nak juga sesuatu. Kita nak kejayaan sesuatu. Kita istikharah. Istikharah ni bukan berarti kita nak buat benda tu sehingga baru kita istikharah. Maksudnya kita entah hati kita tak kuat nak buat. Tetapi itu mungkin baik. So kita istikharah. Moga Allah tunjukkan kepada kita itulah yang terbaik. Sahabat, tuan-tuan, subhanallah, subhanallah. Masya Allah. Kawan-kawan ni selalu istikharah bila nak beli rumah, bila nak beli kereta, bila nak kahwin, baru istikharah. Istikharah ni dalam semua perkara, tahu. Nak pergi bercuti, istikharah dulu. Sesuai tak nak pergi bercuti? Nak balik raya haji, sesuai tak balik raya haji ni? Ya Allah, tunjukkanlah kalau mudaratnya lebih, ya Allah, tak jadilah. Mana tahu mudaratnya lebih, kalau kita balik, kita terkenalah pula di mana-mana, terjumpa virus dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita. Dan adalah nanti caranya Allah melarang kita pergi. Kadang-kadang bukannya tunggu mimpi. Ada orang suka tunggu mimpi. Nanti ada orang kata, saya istihara nak kahwin. Tengok-tengok mimpi suami akak lah. Astaghfirullahaladzim. Kakak tu pun terlenting risau. Tapi kalau kakak yang baik, dia akan cakap, bukan kakak betul lah. Kakak betul tak boleh lah kahwin dengan suami dia. Kakak-kakak kawan-kawan lah. Tak apa, kalau sudah itu jodoh yang Allah tunjukkan, ambillah, kahwinlah, kan? Tapi belum tentu sebenarnya mimpi itu menunjukkan perkara itu benar. Sebab kadang-kadang mimpi itu syaitan. Tetapi sebenarnya istihara ini ialah apa yang Allah gerakkan nanti. Jadi atau tidak jadi. Sebab kalau Allah, kita rasa nak sangat buat tetapi benda tu tidak bagus pada kita, Allah beri Allah beri dia punya sebab supaya perkara tu tidak jadi. Itu istikharah, ya. Dia macam benda katalah, benda sakit, dia sakit, orang kata jangan kemo nanti gini. Saya pun jadi bingung, sekejap orang kata kita tak tahu sebenarnya ubat apa yang sesuai untuk penyakit kita. Istikharah pada Allah, cara banyak kali sehingga kita sampai kepada rawatan. Sampai pada rawatan, bila doktor kata kena kemo gini, kita boleh tangguh ni, hati tu terus okey. Mungkin itu yang sesuai. Macam tu lah. Bukan berarti tunggu mimpi aku dah di kemo. Tak. So kita ikut apa yang Allah sebut dalam Al-Quran. Setiap langkah kita. Sebenarnya saya rasa istihara ni kali kedua dah saya ulang. Sebenarnya sengaja ulang-ulang supaya kita ni nak dekat dengan Allah ni, kita mesti ingat bahawa Allah tempat rujukan kita. Allah tempat kita bertanya, bukan hanya mengadu. Bertanya, jangan sedih baru pergi mengadu. Bertanya, Allah, boleh tak saya buat ni? Ya Allah, tunjukkanlah betulkah tak betulkah saya buat. Ya Allah, bolehkah saya buat tadabbur ini, ya Allah? Kalau betul, berilah kebaikan, berilah petunjuk, berilah bukakanlah hati orang yang bersama dalam ini untuk mendapatkan redha-Mu, ya Allah. Jadi sambil kita istihara, sambil kita berdoa. Doa itu ibadah. Doa itu ibadah. Jangan main-main. Doa tu bukan kerana kita nak sesuatu saja maka kita dapat okey. Tak, kita dapat pahala. Doa itu ibadah. Sebab itu kita sentiasa buat supaya kita dekat pada Allah. Okey, ayat seterusnya Allah kata, wa taj'aluna rizqakum annakum tukazzibun. Dan kamu jadikan sikap kamu tu mendustakan rezeki kamu. Kamu diberikan rezeki, maksudnya kamu tu kita lah. Maksudnya semua ni maaf suka sangat gerak tekak saya kering. Bismillah. Tuan dan perempuan
Saya minum guna dua tangan minum. Sebab ada orang komplain, dia kata saya minum tangan kiri. Masalahnya, live ni membuatkan yang kanan ni menjadi kiri. Jangan, tidak semua telefon, tidak semua, terutamanya kalau komputer lah, yang kanan tu tunjuk kanan. Ini kanan, ini kiri. Tapi anda boleh tengok yang kanan tu di kiri. Lepas tu dia mesej saya, kenapa bonda minum tangan kiri? Astaghfirullahalazim. Saya pun terfikir, okeylah supaya orang ikut perkara yang baik. Mungkin dia tak faham. Saya akan minum, kalau saya ingat, kalau saya live, saya pegang dua tangan. Biar dia tak confuse. Kita kesian orang yang confuse. Okey, itu saja. Celoteh yang itulah kan. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. Dan kamu jadikan sikap kamu, sikap semua ni yang engkar kepada Allah, mudah-mudahan kita tak termasuk, dia adalah mendustakan ataupun tidak menerima bahawa kita diberikan rezeki. Maksudnya tak bersyukurlah, kufur nikmat, tidak bersyukur. Tidak bersyukur itu maksudnya, saya rasa kita banyak kali cerita pada syukur. Tak apalah kita ulang banyak kali syukur ini. Sebab dia bukan sedikit nikmat Allah sebenarnya kepada kita. Bukan sedikit nikmat Allah kepada kita. Nikmat umur, nikmat rezeki, nikmat iman, nikmat huda, petunjuk, nikmat anak, nikmat apa semua yang ada pada kita itu ada nikmat. Tetapi yang kita nampak ujian saja. Yang kita nampak ialah masalah sahaja. Memang dalam hidup kita penuh dengan masalah. Tetapi kalau kita harung masalah itu, kita lalui masalah itu, kita reda dengan masalah itu, kita akan jumpa nikmat yang paling indah, nikmat paling manis, malah lebih indah daripada yang lain. Sebab itu, benda dah sebutkan yang lepas, bila kita terima ujian pun kita bersyukur. Sebab itulah keajaiban, ajabul li amril mu'min, Rasulullah kata, adalah unik keadaan orang yang beriman ini. Apabila dia suka, apabila dia bergembira, dia tetap bersyukur. Dan hari ini kita baca ayat Quran mengatakan bahawa sebenarnya rupanya orang-orang kafir tu mengingkari, mendustai rezeki Allah. Kita lihat berapa ramai orang kafir yang kaya raya. Dan kebanyakanlah kalau di negara kita yang kafir itulah kaya raya. Dan setengah orang yang suka mempertikai, dia kata kenapa Allah bagi orang kafir itu kaya, tidak orang Islam. Dan datang pula orang lain saja, sebab orang Islam tidak berusaha. Kadang-kadang persoalan itu ada betulnya, tetapi kita kena ingat bila orang kafir itu dia mendustakan nikmat Allah, Allah beri dia nikmat tapi tetap tak beriman juga, maka Allah balas di akhirat. Jadi Allah kata, okey, jalan terus dengan rezeki kamu, buatlah apa kamu suka, tetapi Allah akan balas di neraka, akan bagi di neraka, akan tetap tinggal di neraka. Okey? Tetapi bagi kita yang telah beriman, percaya kepada Allah, apakah kita juga mahu turut mengatakan orang kafir tak kisah pun? Sebenarnya orang kafir ni kadang-kadang ramai yang suka menderma, bantu orang. Tapi kerugian mereka tu kita kena tengok juga. Bila dia menderma, bila dia berinfak, dia tak dapat pahala. Kerana dia kafir, kerana tidak ada asas keimanan. Tetapi kita orang Islam, setiap yang kita buat itu boleh dapat pahala atas keimanan kita. Kita berusaha mencari kekayaan pun kita boleh dapat pahala dengan niat kita yang betul, iaitu untuk untuk kegunaan kita. Mungkin orang yang suka ikuti Facebook saya nampak saya suka belajar macam-macam. Dulu saya belajar manik, saya dah cerita dah minggu lepas. Sekarang saya belajar ambil gambar pula. Nanti orang tanya dah tua-tua, kenapa lah nak terbongkok-bongkok macam ni? Sebenarnya ada perkara kita ambil gambar ni, kita lebih lihat kuasa Allah. Kita lebih lihat macam mana kita nak cantikkan gambar tu pun, kalau kita tidak mampu menandingi kecantikan yang Allah beri kepada
kita secara aslinya. Itu satu. Yang keduanya, kalau saya ambil gambar dan saya gunakan untuk dakwah, adakah memberi pahala ataupun tidak? Sebab saya suka ambil gambar, kemudian saya letak sedikit peringatan, tazkirah. Tidaklah tunjuk gambar tu saja, beri sedikit peringatan. Daripada saya beri peringatan saja, tidak, kita ni manusia suka yang cantik-cantik kan. Jadi kalau saya letak gambar dulu, mungkin orang tengok gambar, apa benda lah ustazah ni cerita, apa benda bonda ni cerita, betul tak? Tengok gambar, terus baca. Baca, oh dia ingatkan macam ni, macam ni. Walaupun sikit saja baca, tetapi mudah-mudahan itu yang teringat di dalam pemikiran. Bila-bila masa diingat dan dilakukan, itu adalah perkara yang baik yang boleh memberi pahala dan kebaikan kepada kita bersama. Jadi kita ni orang Islam, saya nak lari itu kepada situ tadi. Kerana kita beriman pada Allah, maka apa yang kita buat semuanya boleh pahala. Berbanding dengan orang kafir. Walaupun dia baik mana, hebat mana kepada muamalahnya pada sesama manusia, dia tetap tidak boleh dapat pahala, melainkan dia beriman. Sebab itulah tugas kita, sepatutnya memberitahu mereka supaya mereka menerima dan mengesahkan Allah, mereka beriman kepada Allah, supaya mereka juga akan masuk syurga. Sian tengok dia baik-baik tapi tidak dapat masuk syurga. Yang jahat-jahat tu diteruskanlah kejahatannya. Di hadapan Allah, walaupun baik macam mana, dia tetap kufur nikmat kerana dia tidak mensyukuri nikmat Allah. Sekarang kita tanya diri kita sendiri, apakah kita juga kufur nikmat? Kadang-kadang kita tak mengaku tahu kita kufur nikmat. Kadang-kadang kita tidak mengaku kita kufur nikmat. Saya nak tanya, sekarang ini sudah pukul 10, dekat pukul 11.30. Daripada pagi tadi hingga sekarang, apa yang kita buat yang menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tak payah jawab ya, kita jawab diri kita sendiri. Sebab kita muhasabah ni diri kita sendiri. Benda pun kalau duduk semenyong saja, apalah saya buat. Pagi tadi saya mengucap ke, saya istighfar ke, adakah saya berusaha untuk mencari sesen dua untuk saya sedekahkan? Sebab kita boleh saja, tak semestinya kita kerja makan gaji baru boleh dapat duit. Nanti ada orang kata pula, alah ustazah, alah bonda, dah rehatlah, tak payah buat ni, tak payah buat ni. Saya tak peduli sebenarnya. Saya fikir orang kata rehatlah, ini dah rehat saya. Tak payahlah nak gubah-gubah bunga, sakit nanti. Awak tahu mana saya sakit? Tanta saya lebih suka, tanta saya lebih gembira, tanta saya lebih sihat. Kalau saya dapat untung sesen dua, kan ada benda yang saya boleh infak. Kalau saya duduk tunggu saya punya pencen saja, kita ni dah biasa berbelanja tu, nak ni, tak cukup. Kan? Jangan suruh saya rehat-rehat. Saya tak mahu rehat-rehat. Macam itulah. Sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cabaran kita memang, saya baru belajar hari Sabtu lepas. Benda tu saya tahu. Tetapi bila kita belajar, jadi satu peringatan. Kita, cabaran ialah diri kita sendiri. Kalau kita suka dengar benda perkara-perkara negatif, maka negatiflah kita. Oh, tak payahlah nak jual-jual kuih ni, apa semua, dah kaya, dah gaji, dah tak mana pencen, tak boleh makan. Dia kata, iyalah, mana awak tahu dia cari duit untuk makan je ke, untuk apa ke, ya? Jangan kita, saya suka tengok kawan rajin. Dan saya mengharap berdoa kepada Allah dalam hati, ya Allah. Kadang-kadang hati kadang bercakap. Bila tengok anak-anak saudara siapa ni posting gambar-gambar, masak itu, buat ini, jualan. Hati ni terdetik, ya Allah, gerakkanlah hati mereka rajin bersedekah. Ya Allah, gerakkanlah hati mereka ni rajin berinfak. Ya Allah, berkatilah rezeki mereka. Ya Allah, berikanlah mereka rahmat supaya. Nampak? Kita ni kalau tengok Facebook, jangan tengok Facebook saja suka-suka. Kita iringkan doa pada para sahabat kita, para kawan kita, saudara mara kita, supaya kita sama-sama masuk syurga. Kita kirim doa tu pahala. Kita berdoa itu pahala.
Buat apa aku nak doakan dia? Baik aku doa diri sendiri. Astaghfirullahalazim. Masya Allah. Sebenarnya Islam ini persaudaraan. Kita tengok kawan kita buat itu, buat ini, hebat. Mereka cipta dia ini, dia menang itu, menang ini. Kita terus kata, Ya Allah, rahmatilah dia. Ya Allah, bukakanlah hati dia supaya kejayaan-kejayaan itu sentiasa untuk keredaanmu, Ya Allah. Supaya dia masuk syurga. Sebenarnya, bila kita doakan orang lain, Allah itu maha mengetahui. Allah itu kembalikan kebaikan itu kepada kita dulu. Jangan kita lokek doa untuk orang lain. Doa kepada orang lain itu mujarab. Doa orang lain pada orang lain itu mustajab. Mujarab pula. Mustajab. Jadi orang tu dapat kebaikan. Dan apabila dia dapat kebaikan, janganlah kita menunggu pula balasan. Mudah-mudahan kebaikan tu bila dia jadi baik, aku pun dapat. Tak. Yang beri balasan itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kadang-kadang balasan itu datang daripada orang lain, bukan daripada orang yang kita doa. Okey? Jadi janganlah kita dustakan rezeki Allah. Kita syukuri. Ayat yang terakhir kita baca hari ini, itu yang saya berikan dalam tajuk saja letak akhir. Bukan saja letak akhir, saja letak tajuk yang nak baca akhir. Falaula iza balagatil hulqum. Maka alangkah eloknya kalau semasa roh seseorang itu, seseorang daripada kamu hampir mati maksudnya, sampai ke kerongkongnya. Maksud ayat ini, dia tak sebut lagi, sebab ayat seterusnya tu wa antum hina izin tanzurun. Tak bolehlah saya berhenti kat situ. Apabila nyawa kita ni sampai ke kerongkong kita, ke hulqum kita ini, wa antum hina izin tanzurun, ketika pada masa ini kamu berada di tempat itu, menyaksikan keadaan itu, kadang nyawa kamu nak keluar. Satu perkara yang sebenarnya Allah nak tunjukkan dalam persoalan tadi, falaula, maka alangkah, kalau dia kamu tengok tu, nyawa kita nak keluar tu, boleh tak kita tahan? Sampai kata kerongkong, Ya Allah, jangan, sampai sini je lah, aku nak sangat hidup lagi, aku nak jadi, nak ini, baru aku nak taubat, nak mat. Tak, kalau dah sampai ke sini kita punya menghadapi sakaratul maut, kita tidak ada upaya dan nak menahan. Kita tidak boleh buat apa-apa lagi. Tidak ada penyesalan, tidak boleh tahan, Ya Allah, aku nak kaya lagi, ada lagi, saya punya syarikat ni, saya nak hidup lagi. Kan? Sebab itu Allah peringatkan. Ini satu ingatan yang maha dahsyat daripada Allah. Ingatlah, seolah-olah Allah nak sebut pada kita macam, ingatlah kalau nyawa kamu dah sampai kepada kerongkong kamu tak boleh tahan, tak boleh stop. Mengatakan jangan keluar, wahai nyawa, jangan keluar. Kita tidak ada upaya. Upaya adalah upaya Allah. Kuasa adalah kuasa Allah. Takdir adalah takdir Allah. Yang tentukan bahawa dia mesti keluar pada ketika itu. Walaupun kita baru nak menyesal, nak bersyukur kepada Allah. Walaupun kita nak fikir dunia kita nak tinggalkan isteri kita yang cantik, molek, yang baru kita nikahi. Situ pula perginya. Maksudnya, apa sahaja yang kita ada anak yang baik-baik, kita tak mau tinggalkan, you nak tahan. Kita tak boleh tahan. Bila dia sampai kerongkong kita nak lepas dan nyawa kita, dia akan lepas. Allah akan ambil. Tak boleh tahan. Tak boleh. Ataupun kita berniat baik, Allah, saya nak taubat, berilah saya masa 1 hari lagi, aku nak syukur, nak ini. Tak. Bila dah sampai kepada kerongkong kita tak boleh tahan lagi. Sebab itu tidak ada gunanya. Sebab itulah kita diajar kalau ada orang nazak, untuk hanya sebut nama Allah saja. Allah. Supaya dia, kalimat akhir dia ialah Allah. Kalimat akhir dia ilaha illallah. Kalimat akhir dia Allah. Sebab kalau dia mungkin asyhadu alla ilaha panjang, sebut Allah saja. Mudah-mudahan Allah yang disebut lafaz terakhir. Sebab dah tak boleh tahan tu. Nafas tu, nyawa kita tu tak ada siapa boleh menahan. Hebat mana, jutawan mana datang nak beli nyawa tu, tak boleh beli, tak mampu beli. Semua orang tahu sebenarnya perkara ni. Tetapi bila Al-Quran tu sebut, peringatan kepada kita, renung diri kita, lihat diri kita, fikir,
saya buat apa sebenarnya? Saya buat apa? Saya main game saja ke? Saya macam-macam ya, kita duduk menggosip ke? Kita duduk suka baca cerita-cerita gosip ke? Atau kita tengok cerita-cerita yang mengasyikkan, filem-filem yang melalaikan. Ada filem tidak melalaikan. Tengoklah filem yang melalaikan. Nanti saya marah pula. Ni saya mengajar Islam kesenian tau. Kadang-kadang ada cerita filem. Buku pun macam tu. Ada buku yang melalaikan, ada buku yang baik. Kenapa kita tidak baca yang baik? Macam tu lah. Dan jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, masa yang kita ada, yang celoteh saya yang banyak, sebenarnya saya nak mengajak diri saya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sentiasa mensyukuri nikmat Allah. Sentiasa lihat, jangan sampai kita, nyawa kita, balagatil hulqum, kata Allah. Sampai kepada hukum kita, sampai kepada kita punya maksudnya dah sampai kita dalam sakaratul maut. Kita tak boleh buat apa-apa, kita tak boleh tahan. Baik diri kita, orang lain pun kalau kita tengok dia nazak hang, tak boleh kata saya nak tahan nyawa mak saya, jangan keluar mak, jangan keluar, saya nak buat baik lagi dengan mak. Masa dia hidup hari tu, mak hang dia buang air kau lari, dia menyanyuk-nyanyuk kau marah. Bila dia nak mati, boleh pula kata, jangan pergi dulu, tahan dulu, saya belum minta maaf lagi mak saya. Tak boleh tahan. Jadi kita kena ingat tu, kita ada mak bapa, ingat hang tak boleh tahan dia punya nyawa. Kita tidak boleh stop kalau sampai masa dia ajal dia nak sampai. Berbaktilah semasa dia ada lagi. Jangan kata saya belum minta maaf lagi. Minta maaf lah selagi dia ada. Tak payah tunggu raya haji. Hari ni, sekarang juga. Mana tahu dia tak sampai raya haji. Ni nak tunggu raya je orang Melayu ni, raya baru nak minta maaf. Tak raya tak minta maaf. Itu tak boleh tu. Jadi kita ni bila-bila, setiap masa istighfar, minta maaf. Setiap masa kita maafkan orang. Dia macam ni tau. Kita nak minta maaf dengan orang, tidaklah dapat menyebut setiap masa. Tapi kita setiap masa fikir, saya maafkan orang ni semua, apa-apa kesalahan orang kita maafkan semua. Kita tak ada apa-apa semua dengan orang. Mudah-mudahan Allah juga membuka hati orang memaafkan kita. Mudah-mudahan Allah juga membuka hati orang memaafkan kita. Kita ni jangan kufur nikmat.